Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Akilah Halidah binti Abdul Nasir Al-Karubi daripada 5 PSMP Pendidikan Jasmani 2. Hari ini saya akan membentangkan tentang rancangan pengajaran harian RPH iaitu untuk mata pelajaran pendidikan jasmani. Okey, rancangan pengajaran harian yang telah disediakan oleh saya adalah difokuskan untuk kelas 2 dan 5 yang akan dilangsungkan pada 20 April 2022 pada hari Ahad. Okey, tarikh perancangan pengajaran saya adalah masa pada rancangan saya adalah pada pukul 9 pagi sehingga 9.30 pagi iaitu selama 30 minit. Bilangan murid fokus saya dalam rancangan ini adalah seramai 22 orang yang terdiri daripada 13 orang lelaki dan 9 orang perempuan. Okey, dalam rancangan pengajaran harian ini saya memfokuskan pada tajuk Gelecek Zigzag yang terdiri daripada unit 2 iaitu Mari Bersenam. Okey, standard kandungan yang saya gunakan dalam saya punya RPH ini adalah 1.4 iaitu melakukan pelbagai kemahiran manipulasi. 2.3 mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran manipulasi. Dan juga 5.4 membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Okey. Okey, standard pembelajaran yang saya akan gunakan adalah 1.4.10 iaitu menggelecek bola menggunakan kaki pada satu jarak. Yang kedua adalah 2.3.2 menakul poster badan semasa melakukan kemahiran manipulasi. Dan yang terakhir adalah 5.4.1 yang mana ia memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan. Okey, dalam sesi pengajaran saya, pengalaman sedia ada yang ada pada murid adalah murid pernah melihat kemahiran menggelecek dalam perlawanan bola sepak di televisyen. Okey, yang kedua ialah hasil pembelajaran. Okey, pada hari pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat 3 jenis pengajaran iaitu daripada segi sifat psikomotor, kognitif dan juga afektif. Okey, daripada psikomotor, murid dapat melakukan aktiviti menggelecek zigzag dengan betul sekurang-kurangnya 3 daripada 5 kali percubaan. Yang kedua adalah dari segi kognitif, yang mana ia menyatakan murid dapat menyatakan dengan benar tentang poster badan yang betul semasa melakukan kemahiran manipulasi gelecek zigzag pada lembaran kerja. Dan yang terakhir adalah afektif, yang mana murid dapat melakukan aktiviti dengan seronok dan bersemangat. Okey, dalam RPH ini kriteria kejayaan yang saya tekankan adalah yang pertama, murid dapat melakukan aktiviti menggelecek zigzag dengan betul. Yang kedua, murid dapat menakul poster badan semasa melakukan aktiviti. Yang ketiga, murid dapat berfikir secara kognitif semasa sesi soal jawab dijalankan. Okey. Okey, EMK yang digunakan dalam RPH ini adalah teknologi maklumat dan komunikasi. Penerapan nilai yang digunakan adalah murid akan berasa berkeyakinan, mematuhi arahan dan juga menunjukkan kerjasama. Okey, bahan bantu mengajar yang digunakan dalam pengajaran saya adalah lembaran kerja, laptop, video pengajaran, laman YouTube, Google Form, kuis Kahoot dan juga slide pengajaran. Okey, pentaksiran ni saya akan gunakan melalui lembaran kerja, melalui Kahoot dan juga KBKK yang digunakan dalam mengetahui cara melecek zigzag dengan betul. Okey, pengabung jalinan yang digunakan dalam pengajaran saya adalah koordinasi. Okay, kesepaduan yang digunakan dalam ini adalah pendidikan seni dan juga muzik. Okey, strategi yang digunakan adalah berpusat pada guru dan juga bahan. Okey, bahan bantu mengajar yang digunakan dalam saya punya sesi pendidikan seni adalah bola sepak, minicone dan juga whistle. Alatan yang digunakan untuk melancarkan proses pengajaran saya adalah bola sepak yang saya gunakan sebanyak 1 unit, kedua whistle 1 unit dan juga minicone sebanyak 5 unit. Okey, ICT yang digunakan berdasarkan
RPH-PDPR ini adalah audio, PowerPoint, Google Meet dan juga video pengajaran. Okey, ini adalah merupakan cadangan rancangan pengajaran yang akan saya lakukan. Okey, pada permulaan aktiviti iaitu saya akan datang selama 5 minit, saya akan melakukan pemantauan murid yang mana saya akan memantaulah keadaan murid melalui Google Form dan juga kehadiran di Google Meet dan juga saya akan memantau kesihatan murid dengan cara saya bertanya khabar, saya bertanya adakah mereka sihat ataupun tidak. Okey, yang kedua saya akan melakukan aktiviti memanaskan badan yang mana saya akan menayangkan video pemanasan bertajuk Daddy daripada laman YouTube. Okey, saya akan yang mana aktiviti memanaskan badan ini akan aku meningkatkan suhu tubuh badan dan pernafasan dan juga kadar nadi bagi menyediakan murid dengan lebih aktif dan juga bersemangat untuk menjalani aktiviti PDPR. Okey. Saya juga akan melakukan pergerakan lokomotor dan juga pergerakan lokomotor secara gerakan sederhana juga lebih aktif. Saya juga akan mintalah bersama-sama murid untuk melakukan aktiviti memanaskan badan ini bersama-sama dan juga akan menanyakan beberapa soalan berkenaan dengan topik pembelajaran. Yang mana saya akan tanyalah, adakah mereka ni pernah tak melakukan aktiviti mengecek bola ataupun kaki mana selalunya akan digunakan untuk mengejek bola bagi mengetahui pengetahuan sedia ada murid. Selepas itu saya akan bertanya juga soalan secara jawab berkenaan dengan topik pembelajaran pada minggu lalu bagi supaya murid ini akan sentiasa ingat tentang apa yang mereka belajar. Okey, pada murid yang dapat menjawab soalan dengan baik, saya akan berikan peneguhan. Pada sesi perkembangan iaitu saya akan cadangkan selama 6 minit, saya akan mengadakan perbincangan kelas yang berkenaan dengan ansur maju 1 iaitu belecek secara setempat dan juga ansur maju 2 secara belecek pergi dan juga belecek pulang iaitu secara dinamik. Saya akan terangkan pada murid dululah apa itu macam mana kita nak belecek secara setempat dan juga macam mana kita nak belecek secara dinamik. Saya akan menayangkan tayangan slide berkenaan dengan ansur maju 1 dan juga ansur maju 2 iaitu tentang pengajaran belecek Z. Okey, ini merupakan contoh gambaran yang saya akan letak dalam slide pengajaran saya. Jadi murid-murid dia akan fahamlah macam mana kita nak belecek dengan betul. Kita ajar daripada susah dan juga senang supaya murid dia akan fahamlah walaupun mereka belajar secara online. Kemudian saya akan menayangkan video pengajaran secara ansur maju berkenaan dengan belecek zigzag di laman YouTube pada murid. Saya akan menayangkan contoh-contoh yang betul supaya mereka dapat mengenal pasti mana satu ansur maju 1 dan juga mana satu ansur maju 2. Jadi bila mereka dah kenal pasti, saya akan tanya kepada murid beberapa soalan secara lawak bagi meningkatkan daya kefahaman mereka berkenaan dengan tajuk pengajaran yang saya akan ajar. Okey, mana murid-murid yang dapat menjawab dengan betul, saya akan berikan mata merit ataupun peneguhan. Dan mana murid yang tak dapat menjawab dengan betul, saya akan berikan motivasi. Jadi saya akan memberikan penerangan yang betul kepada mereka supaya mereka dapat lebih fahamlah tentang berkenaan dengan apa itu aktiviti mengecek. Okey, pada kemuncak pengajaran iaitu saya akan jalan selama 3 minit, saya akan menjalankan aktiviti rakaman video. Aktiviti rakaman video saya akan cadangkan sebagai tugasan selepas waktu pengajaran. Kemudian saya akan merayangkan video belecek zigzag yang perlu dirakamkan oleh murid. Okey, saya akan rakamkan video saya dahulu supaya murid dapat ilham, dapat idea macam mana saya nak rakam video berkenaan belecek zigzag. Okey, murid ni saya akan cadangkan murid mereka boleh menggunakan kon, kalau tak ada kon mereka boleh menggunakan botol yang berat supaya mereka dapat lakukan pergerakan zigzag dan menggunakan bola. Okey, saya akan beritahu kepada murid, saya akan berikan dan mereka perlu membuat video zigzag ini, lakon zigzag ini sebanyak 5 kali supaya saya dapat mencapai objektif jalan saya iaitu mereka dapat melakukan pergerakan zigzag yang betul secara 3 daripada 5 kali cubaan.
Okey, aktiviti ni saya akan jalankan secara online dan juga offline. Okey, saya akan memberikan arahan kepada mereka untuk melakukan aktiviti ini di kawasan yang lapang dan juga dan selamat, dan mempunyai pengawasan daripada ibu bapa. Jadi mereka boleh mintalah bantuan ibu bapa mereka untuk bersama-sama melakukan aktiviti gercep dalam bentuk video. Okey, murid ni dia kena rakam video selama 2 minit dan boleh menghantar video uh, di grup WhatsApp kelas supaya saya dapat memberikan peneguhan dan juga penilaian. Okey, akhir sekali saya akan melakukan penutup, iaitu saya akan menang selama 5 minit yang mana saya akan memberikan lembaran kerja dan juga memberikan rumusan berkenaan dengan topik pengajaran. Okey, saya akan melakukan lembaran kerja melalui kuis di Kahoot ataupun Wordwall berdasarkan mana yang lebih senang pada murid, dan kemudian saya akan membuat refleksi ringkas berkenaan dengan pembelajaran pada hari itu. Okey, saya contoh soalan, kita nak mengecek bola, kita perlu menggunakan bahagian dalam kaki ataupun luar kaki. Supaya mereka akan fahamlah apa yang mereka belajar daripada awal sehingga akhir kelas. Okey. Okey, untuk jawab soalan ni, saya akan menggunakan murid untuk jawab secara segera ataupun tidak segera, sebab saya tahu murid-murid ni PDPR mungkin mereka punya internet tak berapa nak bagus, jadi mereka digunakan untuk membuat secara tidak segera. Okey. Selepas mula menjawab, saya boleh melihat markah murid secara atas sekalian untuk membuat penilaian, dan akhir sekali saya akan membuat rumusan kepada murid-murid. Okey, sekian saja perbincangan rancangan pengajaran harian saya yang mana saya fokuskan pada tahun 2, iaitu menggelicik menggelicik zigzag yang mana dia dalam unit 2, iaitu mari bersenam. Sekian, terima kasih.